أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi yasir alaika yasir wa tammin bil khair. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Rushdi bin Ramli Al-Jauhari kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah duha hari ini dengan biografi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala yang tetap setia menunggu dari subuh tadi. Alhamdulillah, masya-Allah. Yang saya hormati lagi saya kasihi sahabat takbiran Gemenur Iman yang diurus takbir oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umur kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta jangan kita lupa kepada umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita dalam halaqah ilmu ini, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kefahaman dan Allah tambahkan rasa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa membuang masa lagi, jom kita menelusuri biografi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala hormatnya, saya persilakan Ustaz, tafadhal, mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأما بعد. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat meneruskan pengajian kita ataupun perbincangan kita mengenai biografi agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita dalam majlis ilmu ini Allah kira sebagai ibadah yang akan memeratkan neraca timbangan kita dan seterusnya. Bila kita bicara tentang perjalanan hidup baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan ia melayakkan kita untuk beroleh syafaatnya yang akan menyelamatkan kita nanti semua daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan kita lepas, kita bicara tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bantuan kekuatan daripada para malaikat dan juga bantuan kekuatan daripada angin. Jadi malaikat, angin, semua adalah tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita masuk dalam tajuk yang baru, bukan tajuk yang baru ataupun subtajuk lah. Iaitu bantuan kekuatan dengan menetapkan hati pengikutnya dan mencampakkan ketakutan pada hati-hati musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara mukjizat-mukjizat yang disebut dalam Al-Quran. Okey. Disebutkan dalam beberapa kisah, surat 164 ya betul. Berkenaan orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dalam apa jua peperangan. Allah telah menetapkan hati mereka, dalam masa yang sama Allah telah mencampakkan ketakutan serta kebimbangan dalam hati-hati musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu baginda SAW ni kalau pertama kali kita lihat ataupun kita bertemu dengannya, akan timbul rasa gerun dalam hati kerana keaizahannya.
Kerana auranya. Okay. Maksudnya kalau pertama kali jumpa kita macam takut, gerun. Okay. Lagi-lagi lah tentera musuh Allah. Kalau berhadapan dengan Nabi SAW je, mula-mula dah takut dah. Tapi bila dah bergaul dengan Nabi SAW, akan timbul rasa cinta. Akan jatuh cinta dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah memang Allah letakkan dalam hati manusia. Kalau musuh Allah tu, dia akan rasa takut kepada Nabi SAW. Okay. Sebagaimana dalam Perang Tabuk. Perang Tabuk ni tak berlaku di zaman Nabi SAW. Okay. Di mana Tabuk ketika itu dikuasai oleh Rom. Dia belah Tabuk, Syam, Mu'tah, apa semua ni adalah kawasan yang dikuasai oleh Syam. Kawasan yang dikuasai oleh Rom. Dikuasai oleh Rom. Jadi baginda SAW memerangi Tabuk, Mu'tah dan seumpamanya tu, Syam kerana apa? Kerana ingin membebaskan wilayah-wilayah di bawah Syam ni daripada cengkaman Rom. Jadi bila mereka berhadapan, dia kalau dalam mana-mana peperangan pun, kalau dalam Islam ataupun di pihak tentera Islam, Huzaifah Al-Yamani biasanya yang diutus oleh Nabi SAW untuk menyiasat kekuatan tentera musuh. Iaitu bila mereka ni menyiasat, apa yang dikira, bukan dikira berapa jumlah tenteranya. Yang dikira adalah berapa ekor kuda yang dibawa, berapa ekor unta yang dibawa. Sebab satu ekor unta tu dia mewakili berapa ramai. Dia boleh dinaiki secara bergili-gili dan seumpamanya. Kalau kuda banyak, berarti pasukan ni dia ada pasukan yang hebat. Jadi dia akan periksa berapa ekor kuda, berapa ekor unta. Jadi dia tahulah kekuatan tentera musuh ni. Kekuatan tentera musuh. Okay. Begitu juga tentera musuh ni, tentera Rom. Dia akan hantar seorang spy untuk menyiasat berapa kekuatan tentera Islam. Bila spy daripada tentera Rom ni menyiasat tentang menyiasat tentang kekuatan tentera Islam ni, dia terkejut. Dia terkejut apa? Dia lihat tentera-tentera Islam ketika tu semua masing-masing mengunyah ranting-ranting kayu. Sebab puncanya adalah Nabi SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwaqi inda kulli salah. Kalau tidak menjadi keberatan kepada umatku, nescaya akan aku perintahkan mereka semua untuk bersiwak. Kayu sugi tu. Kayu sugi. Kayu arak namanya. Bukan arak. Arak tu, arak dalam bahasa Arab, khamar. Ini arak, kayu arak. Kayu yang, insyaAllah, kalau saya buat kajian tentang kayu sugi ni, masyaAllah, dia punya kelebihan ni, masyaAllah. Dia ada satu ekstrak yang boleh membunuh bakteria secara serta-merta. Kemudian boleh menghilangkan bau mulut. Sebab itu hukumnya bersiwak ketika siang hari Ramadan harus. Boleh. Dia tidak membatalkan dan tak makruh langsung. Tak batal dan tak makruh kalau kita bersiwak pada siang hari bulan Ramadan. Kecuali telan kayu siwak tu batal lah. Boleh bersiwak Ustaz Boleh. Sepanjang siang tu. Sepanjang hari boleh, tak ada masalah. Setiap kali kita berwuduk. Bukan setiap kali berwuduk, sepanjang masa boleh. Oh, okey. Sepanjang masa boleh bersiwak. Cuma jangan telan kayu siwak tu lah, batal. Kalau sekadar dia bersiwak tu kan. Dia nak hilangkan bau mulut. Sebab bila bakteria keluar, makanan tak ada. Jadi itu yang bau mulut tu. Jadi kalau ada bakteria, ada makanan, jadi bakteria tu akan membantu penghadaman makanan. Ya Kak MJ. Silakan. Ajar dah MJ. Okey Mak Jah. Mak Jah. Muka surat berapa Ustaz Mak Jah? 164. Okey. Okey, insyaAllah. Okey. Terima kasih Ustaz.
kasih insya-Allah. Okey. Jadi bila spy ni dia lihat tentera Islam ni masing-masing kunyah kayu. Jadi memang tak jadi keberatan pun kepada umat Nabi SAW. Tapi Nabi tak naklah sampai wajibkan kepada mereka. Kalau kata Nabi, kalau tidak menjadi keberatan pada umatku, saya akan aku perintah, maksudnya wajiblah. Wajibkan mereka ni bersiwak setiap kali nak solat. Jadi sahabat Nabi SAW ni bila kata tak menjadi kesusahan pada mereka, jadi sepanjang masa mereka ni bersiwak. Jadi amalkan sunnah Nabi SAW kan, amalkan sunnah Nabi SAW. Okey. Jadi bila mereka ni pagi-pagi dah berhadapan, berbaris semua dengan masing-masing dengan kayu siwaknya, kayu siwaknya. Jadi spy ni nampak, bahaya ni dia kata. Bahaya. Ranting-ranting yang kayu tu dikunyah macam tu je. Dan Islam ni, lagilah daging-daging kita yang lembut ni. Kan, dia tak boleh. Dia balik, dia beritahu dia punya panglima dia. Dia kata, tuan, kita tak boleh. Kita kena patah balik, bahaya. Sebab tentera Islam ni ganas sangat, dahsyat dia. Dia bukan, dia kunyah ranting-ranting kayu ni, dia kunyah. Lagi ranting kayu yang keras tu pun dia kunyah, lagilah daging-daging kita yang lembut ni. Jadi akhirnya peperangan Tabuk ni tak berlaku kan. Tak berlaku. Ada yang berdamai, yang penduduk tempatan tu berdamai lah. Okay, membayar jizyah kepada tentera Islam ya. Tapi tentera Rom semua patah balik lagi. Patah balik lagi. Okay. Sedangkan tentera Islam ketika itu sedang bersiwak. Ini antara pertolongan Nabi SAW dengan Allah mencampakkan pada hati tentera musuh itu ketakutan yang amat sangat kepada Nabi SAW dan kepada tentera Islam, pada tentera Islam. Okey. Mereka takut sendiri. Belum lagi berperang, baru lihat macam tu mereka dah takut dah. Itu sebenarnya adalah mukjizat yang telah Allah berikan kepada Nabi SAW dengan Allah mencampakkan ketakutan pada hati tentera-tentera musuh ataupun musuh-musuh Nabi SAW. Termasuklah Abu Jahal sebenarnya. Abu Jahal bukan berani sangat nak sakiti Nabi ke apa. Beberapa kali dia cuba nak ni tapi tak berjaya. Ada je yang menghalang. Ada api yang terbina, parit api yang terbina di hadapan Abu Jahal yang membatasi Nabi dengan Abu Jahal. Jadi 2-3 kali dia cakap je besar. Dalam surah Ad-Duha tu kan. Allazi yanha 'abdan idza shalla tu kan. Abu Jahal cakap dengan kawan-kawan dia, kalau kau nampak Muhammad solat tengah sembahyang, bagi tahu aku. Aku akan sakiti dia. Tiba sedang Abu Jahal duduk-duduk, datang seorang sahabat dia kata, wahai Abu Jahal, kau kata nak sakiti Nabi, nak pukul Nabi. Kalau kau lihat Nabi sedang solat, tu Nabi sedang solat di Masjidil Haram. Okey. Abu Jahal pun pergi, tapi dia tak berani nak usik Nabi SAW sebab ada parit api yang terbina. Setiap kali dia nak menghampiri Nabi akan terbina parit daripada api. Jadi itu menggerunkan sampai ke akhirnya Abu Jahal tak berani nak sakiti Nabi SAW. Okay. Itulah disebut tentang bantuan kekuatan dengan menetapkan hati pengikutnya dan mencampakkan ketakutan pada hati musuh. Okay, jom kita masuk yang seterusnya adalah bantuan kekuatan lontaran anak panah daripada Allah. Perkara ini dirakamkan dalam Al-Quran ketika Rasulullah SAW di dalam perang Uhud. Sebagaimana firman-Nya yang dalam surah Al-Anfal, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Dan kamu sebenarnya tidak membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Okay. Wama ramaita idh ramaita, dan tidaklah engkau melontar ketika melontar anak panah. Okay. Walakinallaha rama, akan tetapi Allah lah yang melontar anak panah tersebut. Allah lah yang melemparnya. Ya, Allah yang melemparnya. Jadi kalau inilah kita lihat panah ni dia bergantung kepada kelajuan angin, kan? Kemudian ketenangan orang yang memanah tu, Kemudian apa lagi? Kemahiran dia memanah, kemudian kekuatan tangan untuk tarik tali tu untuk sampai ke matlamatnya, untuk sampai ke sasarannya tu. Dia memerlukan kekuatan yang kuat, kemudian dia memerlukan ketenangan. Dalam perang mana
mana tenang kan, perang. Tentera musuh dah serang dah. Kita mungkin main tarik je. Tarik je nak panah, main tarik je. Main lepaskan je nak panah. Dan bila mengenai musuh tu sebenarnya, kata Allah, bila Allah mengenai musuh itu, sebenarnya bukan pemanah tu yang melempar anak panah tu dan menepati sasaran atau mengenai musuh tu. Allah kata Allah lah yang rama, Allah lah yang melempar anak panah tu mengenai musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini semua adalah bantuan ataupun mukjizat Nabi SAW ketika mana Nabi ataupun tentera Islam ini melepaskan anak panah, yang melemparnya adalah Allah. Walaupun hakikatnya Nabi dan para sahabat yang melempar anak panah tersebut, tapi hakikatnya Nabi lah, Allah lah yang melempar anak panah tersebut dan mengenai sasaran. Sasaran. Kalau kita lihat dalam sekarang ni perang antara Gaza dan Israel kan, Zionis. Kadang-kadang mereka tu inilah tak secanggih ni, semua pakai komputer, pakai radar. Jadi radar dengan komputer ni senang, dia pakai komputer, okey berapa jaraknya, berapa kelajuan angin ketika itu, berapa Allah SWT kelajuan peluru, berapa kelajuan objek yang bergerak tu kan. Bagaimana nak menepati sasaran tepat pada sasaran bila dilepaskan peluru itu, semua bergantung pada perkiraan daripada teknologi yang terkini lah, radar dan seumpamanya. Tapi bila kita lihat tentera Islam dalam konvoi ni kan, nak tepat pada sasaran tu, lepas tu nak kira kelajuan kenderaan tu berapa, nak kira kelajuan peluru berapa, nak tepat pada tu macam mustahil kan. Kita tengok kalau video-video yang ni, dia macam peluru tu pergi macam tu kan. Lepas tu macam kalau ikutnya macam laju kenderaan tu, tapi macam mana boleh tepat? Ingatlah. Sebab itulah tentera-tentera mujahidin ni, dia baca ayat ni, wama ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Sebelum mereka lepaskan peluru tu, mereka baca wama ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Inilah mereka beramal dengan ayat Allah SWT, dan bila kena tu Allahu Akbar, mereka bertakbir sebab bantuan Allah Taala untuk menepati sasaran. Walaupun pada logik akalnya macam jauh jaraknya. Kemudian kelajuan kereta tu, kelajuan kenderaan tu pun laju, tapi boleh tepat dan mengenai dan memusnahkan banyak kenderaan tentera musuh lah. Itu semua adalah bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini disebut tentang ni. Kalau kita lihat Nabi SAW ni, dia dalam peperangan, Nabi dalam banyak peperangan Nabi sertai. Nanti kita akan bincang dalam bab seterusnya nanti. Okey, peperangan yang dilalui oleh Nabi SAW. Okey, banyak. Nanti kita akan bincang pada bab yang ke-14, peperangan yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Okey, Nabi bunuh seorang je. Tapi tentera lain banyaklah. Tentera lain, Khalid Walid, Abu Bakar As-Siddiq semua, dia banyak bunuh tentera musuh. Tapi Nabi bunuh tentera musuh seorang je, iaitu Ubay bin Ka'ab dalam peperangan Uhud. Tu je satu yang Nabi bunuh. Yang lain Nabi apa? Yang lain Nabi cederakan je. Kalau memanah pun Nabi panah bukanlah pada tempat yang boleh mematikan dia. Panah dekat tangan, panah dekat kaki, Kemudian kalau Nabi gunakan pedang, Nabi hanya potong kakinya, potong tangannya, melukakan saja supaya mereka ni dipanggil menguzurkan ataupun mentakzirkan. Jadi mentakzirkan ni maksudnya melemahkan dia, melemahkan musuh. Lepas ni mungkin dah tak ada tangan, dah taklah macam dulu lagi nak memusuh Islam. Nabi macam tu je dalam peperangan. Walaupun Nabi berperang, sama perang, berlawan pedang sama dalam peperangan, tapi Nabi hanya sederhanakan musuh je. Potong kaki, potong tangan, kan, lukakan badan, tu je. Tapi Nabi tak boleh sampai membunuh. Seorang je Nabi bunuh, iaitu Ubay bin Ka'ab dalam peperangan Uhud. Yang lain tak. Jadi Nabi SAW dalam hatinya tu pun
Nabi tak nak bunuh, Nabi nak mereka ni sedar aje. Itulah kasih sayang Nabi SAW walaupun pada musuh baginda SAW ataupun pada musuh Islam. Nabi nak mereka ni beriman dan masuk syurga. Nabi tak nak mereka ni mati dalam keadaan kafir dan masuk neraka Allah. Itulah kasih sayangnya Nabi SAW kepada seluruh umat dia, walaupun ada yang beriman, ada yang tak beriman kan. InsyaAllah. Jom termasuk seterusnya, menjinakkan hati orang mukmin. Okay, menjinakkan hati orang mukmin. Antara mukjizat Rasulullah SAW ialah baginda dapat menyatukan hati orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah juga berjaya menyatukan kaum Aus dan Khazraj di Madinah yang telah berbala sekian lama, ratusan tahun. Aus dan Khazraj ni tak boleh join walaupun dia bangsa Arab, sama daripada negara yang sama, iaitu negara Yaman. Aus dan Khazraj ni berasal daripada Yaman. Dulu Madinah ni dinamakan di Yathrib, Yatharaba, Yathara dan Yathrib. Yathrib ni maksudnya jijik, jelek dalam bahasa Indonesia lah. Okay. Kenapa? Sebab bumi Madinah ni, bumi Yathrib ni dia penuh dengan penyakit ta'un, penyakit yang boleh membawa kematian. Okay. Jadi siapa yang duduk dekat ni biasanya kena penyakit lah. Biasanya kena penyakit. Sebab itu bila Nabi sampai ke Madinah, tiba-tiba Abu Bakar jatuh sakit. Nabi dah risau dah. Abu Bakar ni kena ta'un Madinah ke, ataupun istilah kita panggil Hammul Madinah. Hammul Madinah. Iaitu demam Madinah. Demam Madinah. Jadi Nabi tanya, wahai Abu Bakar, kau sakit apa ni? Risau Nabi SAW kan? Risau Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku sakit ni bukan kerana penyakit, bukan kerana penyakit. Tapi aku terlalu rindu Mekah. Aku terlalu rindu Mekah. Sampai sakit. Sebab terlalu rindu dengan tanah kelahirannya, itu bumi Mekah Al-Mukarramah. Okey, Nabi terus doakan bumi Mekah ni dengan maksudnya supaya penyakit ta'un ni ataupun Hammul Madinah ni segera berakhir dan tidak ada lagi penyakit berjangkit di Madinah. Ya, sebab itu tidak ada penyakit berjangkit di Madinah sampai hari kiamat. Kita ni kadang-kadang terpengaruh dengan WHO. WHO kita tahulah siapa di balik WHO tu, kan? Sebab itu letak WHO ni siapa? Orang tak tahu siapa belakang dia. Kan WHO kan WHO, siapa dia? Okey, dia sebenarnya belakang dia adalah yalah kita tahulah siapa di belakang dia kan. Jadi banyak, okey, tak boleh pergi haji, tak boleh ni sebab merebak penyakit dan seumpamanya. Dan kalau kita yakin dengan doa Nabi SAW, tidak ada penyakit berjangkit di Madinah. Hatta di Mekah pun sebenarnya tidak ada penyakit. Sebab itu doa Nabi Ibrahim AS ke atas Mekah. Man dakhalaha kana amina. Siapa yang masuk bumi Mekah ni dia aman. Termasuklah penyakit sebenarnya. Bukan sekadar peperangan, penyakit sebenarnya. Tapi ialah kita dimomokkan dengan ialah penyakit berjangkit dan seumpamanya tu. Itu yang ialah dikurangkan jumlah jemaah hajinya. Okey, tahun ni tak ada haji. Seronoklah dia orang. Sebab mereka cemburu dengan perhimpunan terbesar umat Islam. 5 juta umat Islam daripada seluruh pelosok muka bumi ni berhimpun di bumi Mekah. Mereka cemburu. Mereka nak serang tak boleh. Mereka nak masuk tak boleh. Kan? Nak serang pun tak boleh. Kan? Allah pelihara. Jadi apa cara? Macam mana nak elakkan daripada ni? Daripada ni? Tak tahu siapa. Okay. Mereka buatlah dakwaan dan seumpamanya tu. Antara kelebihan. Jadi yang duduk dekat sana ni adalah orang-orang Yahudi yang Allah telah sesatkan. Zaman Nabi Musa ni adalah keturunan-keturunannya yang duduk di kawasan Madinah, kawasan tanah orang, tak ada orang nak duduk. Okay. Kemudian Aus dan Khazraj yang berhijrah daripada Yaman, okay, duduk dekat. Jadi Allahumma salli mereka ni bertelagah ratusan tahun lamanya. Jadi pantang.
Hatta nak cakap orang Aus dan Khazraj ni dia punya nak cakap apa ya, jahat jahat. Okey, sehingga kan orang-orang Yahudi Madinah yang jahat tu pun takut dengan mereka. Jadi Bani Qainuqa dia terpaksa bergabung dengan Bani Aus, dengan kaum Aus untuk mendapat perlindungan daripada kaum Aus supaya mereka ni tak diusik oleh kaum Khazraj. Bani Quraizah dia bergabung dengan Khazraj supaya kaum Aus ni tak kacau dia. Sebab tu sampai tahap tu sekali dia terpaksa bergabung dengan ni. Orang Yahudi Madinah ni terpaksa bergabung dengan dua kabilah yang besar ni, Aus dan Khazraj ni. Sebab tak nak kalau dia bergabung di bawah Khazraj, jadi Aus tak berani nak usik lah sebab dia terpaksa berperang dengan Khazraj. Dan Khazraj takkan kacau dia sebab dia dah bernaung bawah Khazraj kan, sampai tahap tu. Sebab itulah bila Nabi yang diutus oleh Allah itu daripada bangsa Arab, mereka tak nak beriman dengan Nabi Muhammad. Sebab dia kata kalau kita beriman habislah, lepas ni kita akan ditindas lah. Tengok macam mana orang Arab. Kita terpaksa bergabung dan bayar wang perlindungan daripada Aus dan Khazraj ni supaya kita ni tak diapa-apakan di Madinah ni. Kan? Jadi bila ni bangsa Arab pula yang jadi Nabi akhir zaman. Nabi daripada Allah. Jadi pastilah kita akan lagi teruk nanti kena tindas ni. Sebab itu mereka tak nak mengiktirafkan kenabian Nabi Muhammad sebab dia bangsa Arab. Sebab dia bangsa Arab. Itu antara lah sebut. Okey. Jadi kedatangan Rasulullah SAW sebagai Rasul telah mengikat hati-hati manusia dengan agama yang dibawa olehnya. Ini disebut dalam Al-Quran. Disebut laqad kana lakum fi rasulillahi laqad ja'akum ayat dia yang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad illa melainkan rahmatan lil alamin, menyebarkan kasih sayang, rahmat kepada sekian alam, menyuburkan kasih sayang, memperbaiki hubungan kasih sayang. Itu maksudnya rahmatan lil alamin, menyebarkan kasih sayang, menggalakkan kasih sayang. Itu antara mukjizat Nabi SAW. Nabi menjinakkan hati orang-orang mukmin berimannya pada Nabi SAW. Berimannya pada Nabi SAW, dia akan rasa timbul cinta bukan kepada baginda semata-mata, bukan kepada baginda SAW seorang, tetapi kepada seluruh umat Islam. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin ini bersaudara. Okay. Bersaudara dalam erti perkataan bahasa Arab, ikhwatun ni adik-beradik. Sebab itu kalau kita kata dia adik-beradik, dalam bahasa Arab dipanggil ikhwan lah, ikhwan ataupun saudara. Saudara dalam Islam tu adik-beradik lah. Saudara seibu sebapa, tu dipanggil akhun syaqiq. Akhun syaqiq ni saudara seibu sebapa. Okey. Dia bukan saudara macam kita sebut saudara. Orang Islam ni semua saudara. Kita istilah saudara dalam bahasa Melayu ni banyak. Saudara apa? Saudara dekat, saudara jauh, saudara bau-bau bacang, kan? Saudara durian. Saudara durian ni maksudnya musim durian je dia saudara datang. Kalau tak ada durian tak datang. Kan dulu Ustaz ada orang kata saudara anjing kalau adik-beradik tiri belah bapak saudara anjing, tak boleh berjumpa. Masa dulu saya kecil-kecil kan. Itu saudara anjing kata dia. Oh, ada. Saya first time dengar saudara anjing. Saudara anjing, tak boleh jumpa, gaduh je kan. Tapi bukan itu maksud yang dalam Islam ikhwatun, saudara tu. Bukan itu maksud dalam Islam saudara. Maksud dalam Al-Quran, dalam Islam saudara tu adik-beradik. Betul digunakan perkataan ikhwan. Betul. Ikhwa, innamal mu'minuna ikhwatun. Ikhwa ni adik-beradik. Jadi bila orang ini tu beriman saja
mereka terus macam adik-beradik. Sebab itulah bila mereka masuk Islam aja, nampak hamba boleh duduk dengan tuan dia, tuan dia boleh duduk dengan hamba dia, kan? Tuan dia boleh sayang pada dia, hamba itu boleh sayang pada tuannya, hidup dalam harmonis, tak ada perbezaan martabat siapa hamba siapa tuan, kan? Itulah yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan itulah orang-orang kafir Quraisy ni tak nak masuk Islam. Sebab kalau masuk Islam, nanti dia dengan hamba sama rata. Dia dengan orang miskin sama rata. Orang kaya dengan orang miskin sama rata. Dia tak ada beza. Tak ada beza. Dia tu tak nak masuk Islam. Jadi sebenarnya ini antara mukjizat Nabi SAW. Nabi berjaya satu mempersaudarakan Aus dan Hazraj yang berperang sekian lama, dan juga Nabi berjaya mempersaudarakan ataupun mengikat kasih sayang di antara hamba dengan tuannya, tuannya dengan hamba, orang kaya dengan orang miskin dengan orang kaya, kan? Itu adalah mukjizat Nabi SAW. Bukan sekadar itu, kalau kita lihat orang-orang Muhajirin dan Ansar, bagaimana Nabi mempersaudarakan mereka. Nabi mempersaudarakan mereka. Bukan sekadar dia jadi Allahumma salli saudara angkat. Tak. Lebih daripada itu. Bukan sekadar dia tumpang rumah, bukan. Akhirat tu. Hatta yang ada 2 perniagaan pun, dia kata pilihlah mana-mana perniagaan yang kamu nak, dia akan serahkan perniagaan tersebut. Yang ada 2 isteri pun dia kata, pilihlah mana-mana isteri yang kamu nak, kau akan ceraikan nanti, kamu kahwinlah dengan dia, kan. Sampai tahap tu, persaudaraan yang Nabi bina antara Muhajirin dan Ansar. Itulah itu disebut tentang tu. Kalau kita lihat dalam peperangan Badar, sebenarnya peperangan tu adalah di antara orang-orang Muhajirin dengan orang-orang Quraisy Mekah, sebab mereka merompak barang mereka yang mereka tinggalkan di Mekah yang diperniagakan ke Syam, kan. Tapi ada juga di kalangan sahabat-sahabat Ansar ni yang nak join. Ya Rasulullah, jom aku nak ikut ya Rasulullah. Benarkanlah kami ikut. Nabi kata tak, sepatutnya kamu tak ikut sebab ini bukan urusan kamu, ni urusan orang-orang Mekah, orang-orang Muhajirin. Tapi kalau nak ikut, jomlah sekali. Itu yang tak ramai orang-orang Ansar yang turut serta dalam peperangan Badar, sebab ini melibatkan melibatkan orang Muhajirin, orang-orang Mekah. Tapi oleh kerana bila dah dipersaudarakan tu, mereka ni rasa macam tak boleh, urusan orang Mekah pun urusan kami juga. Urusan Mekah ni pun urusan kami juga. Betul disebut man lam yahtami bi amrin muslimin falaisa minhum. Siapa yang tidak mengambil tahu, tidak peduli tentang urusan orang-orang Islam ini, maka mereka bukan daripada golongan mereka. Nak cakap mereka bukan orang Islam lah. Sebab itu apa yang berlaku di Gaza. Kita kata Gaza adalah saudara kita. Saudara apa? Saudara seakidah? Tak. Saudara adik-beradik sebenarnya. Kalau kita adik-beradik kita tak nak kita sakiti, kan? Macam itulah kita tak nak saudara kita di Gaza itu disakiti. Kalau kita tak sanggup lihat ini, apa yang kita mampu, doa. Apa yang mampu, hulurkan bantuan. Itu insya-Allah. Jadi ada berapa ni? Satu, saya tak buat nombor ni. Pertama, yang mukjizat Nabi SAW yang disebut dalam Al-Quran. Pertama, Al-Quran itu sendiri. Satu. Yang kedua, peristiwa terbelahnya bulan. Mukjizat terbelahnya bulan. 2. 3, Isra' Mi'raj. Yang keempat, terpelihara daripada cubaan bunuh. Yang kelima, bantuan daripada malaikat. Yang keenam, bantuan daripada angin. Yang ketujuh, bantuan kekuatan dengan menetapkan hati pengikut dan mencapai ketakutan pada hati musuh. Ini yang ketujuh. 7. Yang ke-8, bantuan kekuatan lontar panah daripada Allah. 9 ialah menjinakkan hati orang mukmin. Menjinakkan hati orang mukmin. Jadi 9 yang saya nukilkanlah dalam buku ini, insya-Allah. Ada masih lagi berbaki sikit, kita terus masuk dalam mukjizat dari sunnah nabawiyah ataupun daripada hadis-hadis Nabi SAW. Okey. Pertama, ada nak tanya soalan dulu tak tentang yang sebelum ni, sebelum kita masuk yang mukjizat daripada sunnah nabawiyah? Silakan kalau ada.
Ya, Yang setakat silakan. ini Rasulullah hanya membunuh seorang saja. Ubay bin Ka'ab ni siapa Ustaz? Siapa dia? Ha. Dia ni antara orang-orang yang besar juga dalam pemimpin-pemimpin Quraisy juga. Okey. Sebab nama Ubay ni banyak Ustaz. Abdullah Ubay, Ubay Abdullah ni bin banyak. Abu bin Saya Salul confuse. lain, itu ketua munafik. Lain kan. Abdullah bin Itu Ubay. ketua munafik lain. Tak, Ha. saya macam confuse sikit tu tanya tu. Ha. Baik. Alhamdulillah. Ni Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Oh, Ubay bin Khalaf. Ha. Masya Allah. Bukan Abdullah bin Ubay. Ubay bin... Assalamualaikum Ustaz. Ya kawan. Tadi kan Ustaz kata Nabi Muhammad SAW dia tidak membunuh tapi dia potong tangan, dia potong kaki Ustaz kata tadi kan. Jadi bila dia potong tangan, dia potong kaki musuh tu, dia tinggalkan musuh tu macam tu je ataupun pihak musuh akan mengambil sahabatnya tu ataupun dibiarkan macam tu saja. Dia ni lah. Dia biarkan itu lah. Oh, dia biar dia macam tu. Maknanya mati sendiri macam tu lah. Oh, Masya Allah. Dia tak mati. Yang kalau Nabi dia potong tangan, tak mati. Nabi cederakan je. Oh, jadi dia tinggal dia macam tu. Bermakna ada kesempatan lah pihak musuh tu ambil balik lah sahabat-sahabat dia kot. Kan? Selepas perang tu. Yalah, maksudnya yang tak mati tu dia jadi lemah lah. Dia tak ada kaki, tak ada tangan. Jadi tapi tidak dia jadi tawanan ya? Tak. Okay. Ada jadi tawanan dia tak. Tapi maknanya kalau pihak musuh nak mengambil, boleh lah. Boleh lah. Okay. Nabi tak ni. Nama dia Ubay bin Khalaf Ubay bin Ka'ab lain. Tadi saya sebut Ubay bin Ka'ab ni Ubay bin Khalaf. Ustaz sebut Ubay bin Ka'ab, saya macam confused. Ubay bin Khalaf. Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi. Itu pasal saya macam confused, alamak. Ubay bin Ka'ab ni dia orang yang diberatkan Al-Quran. Masya-Allah. Kan bila Nabi tanya dia, wahai Ubay, tahu tak apa ayat yang paling mulia dalam Al-Quran? Dia kata Allah dan Rasulnya hanya mengetahui. Nabi tanya lagi. Lalu dia kata ayat kursi. Nabi letak tangannya tu di dada Ubay bin Ka'ab dan kata Nabi SAW, kamu telah diberatkan dengan Al-Quran. Tu Ubay bin Ka'ab, ni Ubay bin Khalaf. Sorry. Tu akan sebut pun Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Khalaf, Abdullah bin Ubay bin Salul kan. Jadi dia Ubay ni banyak. Kan? Jadi Ubay bin Khalaf. Dia adalah seorang tokoh dan pembesar Quraisy yang kaya raya yang selalu aktif mengejek dan menghina Rasulullah SAW dengan kekayaannya. Dalam surah Al-Humazah, yang dimaksudkan ke situ adalah Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Okey. Yang kita sebut tentang insya-Allah. Okey. Minta maaf kalau tersalah. Okey, jom kita masuk mukjizat daripada sunnah ataupun daripada hadis yang diceritakan tentang apa mukjizat Nabi SAW. Yang pertama adalah batu memberi salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Cuba perasan tak studi ada kesilapan sikit. Walaupun ada pendapat tapi yang lebih kuat adalah batu di Mekah, bukan batu di Madinah. Saya tulis kat dalam buku tu batu di Madinah dia batu di Mekah. Tak apa, Madinah pun betul juga tapi yang lebih kuat yang berdasarkan kepada hadis daripada Jabir bin Samurah ni adalah batu daripada Mekah. Okey. Diceritakan oleh Jabir bin Samurah sesungguhnya batu di Mekah telah memberi salam kepada baginda SAW dengan berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah, yang bermaksud selamat sejahtera ke atas kamu hai Rasulullah. Perkara ini dibenarkan dalam Al-Quran yang menceritakan bahawa sebenarnya batu itu tidak terlepas daripada memuji dan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kalau kita lihat pun batu ni sebenarnya dia hidup batu ni hidup. Sebab itu bila saya kaji tentang rasional sunnah Nabi SAW tentang cincin yang memiliki batu permata. Batu permata. Nabi ada dua bentuk cincin. Satu cincin yang ada batu permata, satu lagi cincin yang sebagai cok mohor. Jadi cincin daripada batu permata itu adalah batu yang hidup yang berasal daripada Habsyah. Batu hitam yang berasal daripada Habsyah.
apa rasional dia kenapa pakai baju batu yang yang batu daripada batu yang hidup? Sebab batu yang hidup ni berzikir. Jadi bila berzikir, orang yang memakai cincin daripada batu yang hidup itu akan turun rahmat. Bila turun rahmat, akan terkenalah tempias kepada orang yang memakai batu yang hidup tadi tu. Diiktibarkan dengan batu ataupun pokok-pokok yang renek, pokok-pokok yang kecil tu di atas kuburan. Kenapa sunnah ditanam dan kenapa diletakkan batu daripada batu sungai, batu yang hidup? Sebab batu-batu ni akan berzikir kepada Allah. Jadi bila berzikir akan turun rahmat. Bila turun rahmat akan terkenalah tempias rahmat itu kepada orang yang ada dalam kubur tu. Itu sunnah letak pokok-pokok kecil atas tu. Kalau letak batu nisan pun letaklah batu daripada batu yang hidup, batu sungai yang hidup. Bukan batu nisan daripada simen, bukan daripada konkrit kan. Dia batu sungai yang hidup. Okay. Ustaz, batu yang diukir tu masih hidup lagi ke? Mana? Batu yang dah diukir. Batu yang diukir hidup. Masih hidup lagi Ustaz? Ya, dia pentingnya batu, dia bukan batu sintetik, bukan batu daripada simen, bukan batu daripada simen kapur tu tak. Dia batu walaupun dia ukir dia hidup. Walaupun dia pecahkan dia hidup. Batu putih-putih tu Ustaz, yang sekarang dia orang letak dekat kubur. Tu kalau batu tu batu betul, ya dia hidup sebenarnya. Walaupun dia masih diproses kan. Walaupun dia daripada batu besar dia pecah-pecahkan jadi batu-batu kecil, hidup sebenarnya. Betul kalau batu cincin pun, ni saya punya bukan asli lah. Okay, batu ni pun Allahumma salli alaihi wasallam, dia batu tu dia bukan batu ni makin lama makin membesar macam tu. Tak. Dia pecahan tu makin banyak. Kat dalam tu pecahan tu makin banyak. Itu cara dia. Kalau batu sungai tu batu tu membesar. Kalau batu sungai tu batu tu makin lama makin membesar. Tapi kalau kita dah ambil batu tu buat cincin kan, dia membesar cara macam mana? Dia rekahan kat dalam ni makin lama makin banyak. Betul nak tahu batu cincin yang paling bernilai ataupun dia nak tahu nilai dia macam mana, batu tu dia punya dalam dia pecahan tu dia makin banyak melebar. Berarti batu tu hidup. Batu hidup. Banyak sekarang batu plastik, batu daripada kaca kan, batu daripada kaca. Yang ni saya tak tahu ni batu asli ke tak. Sebab cincin ni murah aja beli. Diamond Ustaz. Diamond ya, diamond batu. Dia galian kan, diamond Tapi batu. dia tak reka-reka pun kan. Dah dicanai kan, dah di ni. Dia sebenarnya batu tu dia membesar. Kalau dia simpan lama dia membesar. Simpan dalam tanah lama-lama membesar. Di batu tu hidup, diamond hidup. Ustaz, cincin baginda Rasulullah ni tak ada sekarang Ustaz. Ada ke tak ada? Cuma yang ada ilustrasi cincin Rasulullah je kan, yang Ustaz bulan buku ni. Batu cincin Nabi hilang dalam yang kat telaga tu kan. Yang jatuh dalam telaga tu Ustaz. Yang jatuh telaga tu kan. Ya, Telaga Aris tu. Berkaitan tak cerita tu? Telaga Aris. Dah cerita dah. Yang ada cak mohor ke ataupun yang betul-betul Nabi punya tu? Yang cak mohor tu. Oh, yang cak mohor tu yang jatuh. Yang tak jumpa. Sebab 3 hari 3 malam lamanya saya Osman cari tak jumpa. Batu apa tahu tak Ustaz? Yang tu tak, yang tu semua Allah SWT itu semua daripada perak yang sebagai cok mohon tu, ukiran tu. Yang jatuh tu batu tu? Tak tulis bertatakan permata ni, ada sining dan cincin perak cok mohon ni. Ya. Yang ada batu permata tu, permata daripada batu permata daripada Habsyah, batu warna hitam. Hitam. Yang itu tak tahu cerita, tak ada. Wallahu alam. Kalau nak tengok surat 202 ni dengan 203. Tapi dia punya ni ilustrasi. 202, 203. Ni ilustrasi lah. Ilustrasi je kan. Kalau ikut yang Nabi ada batu cincin tu daripada Habsyah. Kalau kita rujuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah,
bab cincin Nabi SAW, dan batunya dia kana fusuhu habasyiyah disebut. Sesungguhnya batu cincin Nabi itu adalah berasal daripada Habsyah. Batu tu warna hitam. Ni bukan body shaming Orang Habsyah memang hitam kan. Batu pun hitam juga. Kan. Tapi kalau tahu nama dia boleh juga cari kan. Boleh buat Mungkin boleh cari kat sana. Mungkin boleh cari dekat ni. Carilah batu Habsyah. Dan Nabi SAW kan dia bila, ini akhlak Nabi lah. Dan kalau orang puji Nabi, Nabi bagi hadiah kat orang. Sebab tu cincin tu tak tahu kat tangan siapa. Dan kat mana lagi cincin tu sampai sekarang tak tahu tak ada. Kan? Nabi ada cincin tu. Tapi tak tahu sekarang ni kat mana tersimpan cincin tu. Mungkin ada di Museum Topkapi Istanbul Turki, tapi setahu saya tak ada. Dalam buku The Sacred Trust yang saya ada tu tak ada pula cincin Nabi SAW yang ada batu permata tu di Habsyah. Di Ethiopia, di Museum Topkapi. Tapi Allah lah, mungkin ada pada tangan sahabat ataupun tangan siapa. Kita tak tahu. Okey. Tapi ada. Itulah. Jadi batu ni sebenarnya dia berzikir. Itu sunnahnya kita pakai batu yang hidup. Jadi bila dia berzikir, dapatlah rahmat kita pakai. Orang perempuan pun boleh sebenarnya pakai. Diamond tu ya batu yang batu asalnya. Batu yang hidup. Sebab dia membesar kan. Dia jadi kilat tu bila dicanai sebenarnya. Bila jadi dia jadi berkilat. Okey. Sebenarnya kalau ikutnya batu tu, sebelum dipecahkan batu tu, dia luar dia kusam je warna dia. Kusam dia. Orang panggil tak masak lagi. Batu dia tak masak lagi. Kalau betul-betul masak dia bila dia diproses, dipotong barulah berkilat. Kalau tak potong dia biasa je. Okay. Dia berzikir pada Allah SWT sebenarnya. Tadi ada yang tanya soalan, cincin mana nak pakai? InsyaAllah kita masuk dalam bab seterusnya. Tadi 2 atau 3 kita akan bincang tentang rasional sekali. Cincin jari mana. Cuma untuk makluman awal, sunnah Nabi pakai 2 ni. Kelingking dengan jari manis. Okay, kelingking dan jari manis. 2 ni Nabi pakai. Okay. Bagi lelaki 2 ni makruh. Kanan ke kiri Ustaz? Nabi Kelingking jari kanan. manis tu kanan ke kiri? Kanan. Tapi Hasan dan Husain pakai cincin pada jari tangan kiri. Sebab apa? Sebab dia nak memberitahu pada masyarakat dia ketika itu yang tidak bertemu dengan Nabi SAW, hukum pakai cincin belah kanan ni bukanlah wajib, tetapi dia sunnah. Okay. Hukum pakai cincin sebelah kiri ni tidaklah makruh dan tidaklah haram. Hukumnya harus. Kan? Jadi kenapa Nabi SAW pakai tangan kanan? Sebab Nabi akan memuliakan sesuatu yang baik itu semua tangan kanan. Satu. Yang kedua, kalau ialah istinja, kita pakai cincin pada tangan kiri, istinja, jadi dikhawatiri najis-najis tu akan tersekat pada cincin yang ada pada tangan kiri tu. Itu Nabi pakai tangan kanan. Ni baik Nabi pakai tangan kanan. Itulah antaranya. Kemudian apa Nabi pakai pada jari kelingking? Hadis yang kuat antara 2 ni, jari manis dengan jari kelingking ni, hadis yang kuat adalah jari kelingking. Kalau nak ikut martabat hadis, mana yang lebih kuat? Jari kelingking berbanding jari manis ni. Kenapa jari kelingking? Sebab jari kelingking ni dia tidak membataskan pergerakan dan aktiviti Nabi SAW. Kalau kita pegang apa-apa, jari tangan kiri ni dia taklah macam jari tangan yang lain, kan? Dia boleh macam ni, dia tak ganggu. Jadi dia memudahkan pergerakan dan tidak mengganggu aktiviti Nabi SAW. Nabi suka pakai jari pada tangan, pada jari kelingking tu. Pada jari kelingking. Okay. Tapi yang lelaki makruh 2 ni. Sebab ni kesukaan, ni simbol homoseksual kaum Nabi Lut. Jadi kalau Nabi Lut punya yang mengamalkan homoseksual, mereka tak ada cakap, tak ada tanda pada badan dia, hanya cincin pada jari telunjuknya. Okay. Yang tengah ni kesukaan Firaun. Sebab Firaun ni dia ada simbol kekuasaan dia tu cincin yang besar. Jadi cincin yang besar bila pakai kat jari tengah ni dia lebih tertonjol banding kalau jari kecil ni kita tutup macam ni kan. Saya pegang macam ni dah tak nampak dah ni, mungkin nampak bahagian atas ni kan. Yang ni Jadi kalau kita pakai makruh Ustaz? Kalau lelaki, perempuan tak, sebab Firaun dengan kaum Nabi Lut yang amalkan homoseksual tu lelaki juga. Jadi perempuan boleh pakai semua jari. Masya-Allah.
Semua jari. Cuma jangan pakai kat jari kaki dah. Sebab walaupun tak ada hadis apa tapi dia Tak ada jari pakai berkaki. tidak, Cabut jatuh. mana tahu banyak sangat menyembah dia. Kan ini pun satu jari pun sampai 2 cincin kan. Jadi mana nak letak lagi? Kalau tak pakai nanti kena bayar zakat pula. Dia pakai kat jari kaki ni. Mana tahu. Okay, dia hukumnya makruh sebab tidak sempurna. Tidak sempurna. Jadi pelik bagi setiap orang tu. Jadi itu hukumnya makruh. Orang India, okey tak apa. Itu budaya mereka. Mereka tak tertakluk pun pada kita yang tentang hukum-hukum ni. Betul, orang Islam jangan pakai. Orang Islam jangan pakai. Okey. Jadi disebut ni batu memberi salam kepada Nabi SAW. Perkara ini dibenarkan dalam Al-Quran. Sebenarnya batu itu tidak terlepas daripada memuji dan bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Satu ayat Quran yang menarik untuk kita bincang pada tajuk ni ialah ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka, waquduhan nasu wal hijarah, yang akan menjadi bahan bakarnya adalah manusia, orang-orang kafir, wal hijarah, dan batu. Bila batu-batu yang ada atas muka bumi dengar Nabi membaca ayat ni, semua batu menangis. Batu ni menangis. Okey. Nanti saya respon dia ada soalan dari naik. Okey. Allahumma SWT, batu ni menangis. Dia mengadu pada Nabi SAW, ya Rasulullah, rupanya kami ni Allah ciptakan hanya semata-mata untuk menjadi bahan bakar manusia dalam neraka. Rupanya kami ni diciptakan, kami ni akan masuk dalam api neraka. Batu ni menangis. Batu ni menangis. Jadi Nabi SAW memujuk batu ni dengan berkata, bukan. Al-hijarah dalam ayat ni bermaksud batu berhala. Jadi batu yang berhala yang mereka sembah itu nanti akan jadi bahan bakar kepada mereka dalam neraka Allah. Bukan batu kamu, bukan tak. Kan? Barulah batu ni berhenti menangis. Batu ni berhenti menangis. Disebut dalam riwayat bahawa batu ni menangis macam anak kecil. Anak kecil menangis. Macam mengajuk lah, nangis mengajuk. Punya kami ni Allah ciptakan untuk masuk dalam neraka je. Kemudian kami diciptakan untuk jadi bahan bakar pada manusia je. Nabi pujuk batu ni dengan kata bukan. Al-hijarah kat sini. Comel rasanya nangis batu. Betul lah. Macam sama juga yang mimbar tu. Bila Nabi dapat mimbar yang baru, mimbar dari batang-batang kurma tu menangis sehingga sahabat-sahabat terganggu. Bukan Nabi SAW terganggu je, sahabat terganggu. Dan Nabi pujuk batang kurma tu macam Nabi pujuk bayi, pujuk kanak-kanak kecil yang sedang menangis. Kan, nanti kisah kan. InsyaAllah hati tersebut. Jadi kalau batu pun itu boleh menangis, boleh takut dalam api neraka. Lagilah kalau hati kita kan. Hati kita ni kalau tak mampu untuk menangis dan takut, lebih teruk daripada batu lah berbatu. Okey, insyaAllah. Ada satu cincin lagi Ustaz. Batu yang tak dipakai di jari, itu batu ta. Batu ta. Ini soalan teka-teki ke apa? Batu ta. Batu bata. Okey. Tak pakai kat ni. Batu batu tak pakai. Tak Ustaz, batu ta tu kan yang tabung haji punya tu. Okey. Agensi tabung haji tu. Oh, agensi tabung haji. Yang tu yang tak pakai di jari lah. Oh, yelah. Pandai positif. Saja Ustaz, gurau pagi-pagi ni hilang mengantuk. Okey. Oh, batu ta. Okey, batu ta travel. Oh, itu batu yang tak pakai di jari. Okey, batu ta. Okey. Betul. Okey, insyaAllah. Okey. Batu tar. Okey. Tak. Okay. Nama orang. Oh, okey. Okey, insyaAllah. Dia Batu Tar ni nama Ibnu Battuta tu kan, yang pengembara Muslim tu. Yang dia sebenarnya siapa yang kalau Mak Saleh siapa yang diangkat Battuta tu yang agensi tabung haji tu. Betul lah, agensi tabung haji. Tapi dia ambil daripada nama seorang lelaki yang mengembara seluruh dunia, yang panggil Ibnu Battuta. Okey, Ibnu Battuta ni adalah pengembara Muslim yang
mengelilingi seluruh dunia. Ya, mengelilingi seluruh dunia. Yang seorang lagi yang calon ni siapa lah? Yang mengelilingi seluruh dunia kalau di kalangan mereka ni, orang-orang barat ni? Alfonso de Albuquerque Christopher Columbus kan? Christopher Columbus. Columbus ya, tapi sebenarnya ikut catatan dia, dia tak habis. Tapi Ibnu Battuta yang ikut catatan dia habis. Dunia ni dipusing. Okay. Orang yang pertama jumpa Tanjung Pengharapan, kita kata Alfonso de Albuquerque, tapi tak, sebenarnya adalah Ibnu Battuta. Ibnu Battuta. Tanjung Pengharapan ataupun apa, Good Hope dia panggil kat ujung tu. Sekarang ni kapal-kapal yang nak masuk Israel semua dah terpaksa lalu situ. Dia tak boleh masuk kat Teluk Aden tu, tak boleh masuk ke Laut Merah tu. Jadi semua terpaksa pusing bawah. Lalu bawah Afrika, bawa naik atas balik masuk dekat Laut Mediterranean, baru pergi Israel. Sebab puak Houthi, tentera Houthi Yaman serang semua kapal-kapal yang lalu yang dipercayai akan berlabuh ke Israel lah. Okey, saya rasa cukup sekadar itu pertemuan kita, insya-Allah. Baru satu je hari ni kita bincang tentang mukjizat daripada sunnah. Esok minggu depan kita akan bincang tentang mustajabnya doa dengan Islamnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Ini yang kita tahu ada dua Umar kan, Umar Al-Khattab dengan Umar bin Hisham, iaitu Abu Jahal. Nanti kita akan bincang rasional kenapa Nabi nak Abu Jahal ni masuk Islam. Okey, dan seterusnya yang lain lah, insya-Allah. Saya rasa cukup sekadar itu untuk pertemuan kita hari ini. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mohon doa nak saya periksa hari ni, yang si abang periksa SMA Sijil Menengah Agama dan SMA TQ Sijil Menengah Agama Tahfiz Al-Quran. Yang si Umar periksa periksa akhir tahun darjah 5, dan nanti minggu depan dia akan periksa UPKK insya-Allah. Itu percubaan UPKK dia 7A 1B. B tu bahasa Arab. Jawab malu Abi je. Abi dengan mama belajar sampai kat Mesir, belajar Mesir bahasa Arab. Apa ada Abi B pula bahasa Arab. Yang lain sebut A. Yang tu satu je B. Itu overconfident tu, Ustaz. Overconfident. Macam kita dulu lah SPM, BM. Tak boleh dapat A. Kan. Sedangkan BM bahasa Melayu kita kan, bahasa Melayu yang kita guna, tapi tak boleh dapat A. Kenapa? Overconfident. Senang je BM esok. Kan. Punya buat ayat pun tak erti. Bezakan perkataan ini dengan membina ayat, iaitu rendang, macam mana nak buat? Terkial-kial nak buat rendang. Rendang apa? Senang je. Pokok itu rendang. Nak bezakan rendang. Saya suka makan rendang dah. Dapatlah. Tapi dalam tu Allah macam mana nak buat ayat ni? Rendang. Macam mana buat ayat rendang susahnya masuk SPM. Rendang tak berbuah, Ustaz. Rendang tak berbuah dah senang lah kan. Rendang tak berbuah. Dah jadi satu ayat dah. Tapi masa dulu mak nak buat itu pun susah. Sepak dengan sepak. Kan. Sepak kau kan, aku sepak kau kan. Dah siap dah. Tak payah nak tunggu soal. Kan, tapi masa tu nak jawab apa ni, nak buat perkataan sepak. Susahnya terkial-kial kan. Sebab overconfident kita. Itu BM tak dapat A. Itu pun muncul kredit 6 je. InsyaAllah. Jadi saya rasa cukup dah tu. Doakan anak saya insyaAllah cemerlang jadi anak yang soleh dunia akhirat. Amin ya Allah. Kalau tak dapat kredit BM memang susah nak dapat kerja, Ustaz. Betul. Saya sendirilah sebenarnya. Saya SPM saya first kali Batang Cangkul 7. Batang Cangkul. Lepas tu terpaksa ambil BM Julai. BM Julai pun 6 je. Lepas tu tak nak ambil 6 pun kira. Itu esei, Ustaz, dekat esei tu Ustaz Kalut tu. Ya. Bukan esei, satu ni apa meringkas karangan. Tu susahnya. Kan betul. Kadang kita fikir kita dah cakap bahasa Melayu, bahasa Malaysia daripada lahir kan, Ustaz. Kita tak ambil berat sangat kan bahasa Malaysia, tapi sebenarnya itu subjek penting. Betul. Kadang susah nak skor Saya dapat 6 dah kredit. Okeylah 6 pun 6 lah. Tapi bahasa Arab A. Bahasa Arab A. Fokuskan tu kot. InsyaAllah.
InsyaAllah. Kita doakan juga pada anak di SMI Hira Jeram yang mula SPM lisan hari ni. Kita doakan semua yang anak-anak kita yang calon SPM yang ni, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pada mereka dan seluruhnya kejayaan, bukan saja lulus dalam peperiksaan SPM dan peperiksaan yang ada di dunia ni, yang pentingnya lulus dalam peperiksaan Allah untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fi. Jazakumullah khairan jazak Ustaz di atas hari ini kongsian. Kita dah masuk 10 mukjizat dah, masya-Allah. Insya-Allah di minggu hadapan, di hari dan waktu yang sama, insya-Allah dengan keizinan daripada Allah, kita akan sambung mukjizat yang ke-11 insya-Allah pada muka surat 166. Boleh note insya-Allah. Jadi mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpahan rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemuruh Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita hari ini. InsyaAllah sikit je bahan kuliah. Ustaz, kuliah asal kita Tahsin Al-Quran bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh pada pukul 5.15 petang. Jadi yang ingin mengaji Al-Quran yang sentiasa istiqamah boleh nanti masuk kuliah 5.15 petang hari ini insyaAllah. Jadi saya mewakili Gemuruh Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan, yang baik itu datang daripada Allah, tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Semoga anak-anak kita yang menghadapi peperiksaan ini, Allah mudahkan, Allah memberikan jalan kemudahan dan dapat menjawab soalan dengan baik. Amin. Ustaz mohon tutup dengan tasbih kafarah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.